Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan pembentangan saya yang bertajuk pengenalan perpaduan kaum. Perpaduan bermaksud penyatuan, manakala kaum bermaksud golongan orang di bawah satu bangsa yang besar. Di Malaysia, terdapat pelbagai kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi kaum di Sabah dan Sarawak dengan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan adat resam. Tiga kaum yang terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu, Cina dan India. Majoriti kaum di Malaysia merupakan kaum Melayu di mana agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam manakala bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu. Pada abad ke-19, majoriti penduduk di Tanah Melayu merupakan kaum Melayu iaitu 90% daripada jumlah penduduk. Namun, pada pertengahan abad ke-19, kaum Cina dan India beramai-ramai berhijrah ke Tanah Melayu. Ekoran daripada dasar liberal daripada pihak British telah mengubah struktur pendudukan di Tanah Melayu secara besar-besaran. Kemasukan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu berpunca daripada perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Perhijrahan ini sedikit sebanyak mengubah aspek politik, sosial, ekonomi dan kesenian di Tanah Melayu. Setiap kaum mempunyai fungsi-fungsi ekonomi yang tersendiri yang menyebabkan perpecahan kaum yang jelas apabila pembahagian buruh dalam sistem ekonomi berlaku pada masa itu. Orang Melayu dilabelkan sebagai petani dan tinggal di kampung-kampung tradisional sehingga ke hari ini. Orang-orang Cina pula dilabelkan sebagai peniaga-peniaga yang mendiami kawasan pekan-pekan dan bandar-bandar, manakala orang-orang India pula kebanyakannya tinggal di kawasan estet-estet dan ladang-ladang. Keadaan ini sedikit sebanyak telah melahirkan sedikit sebanyak sifat perkauman dalam masyarakat. Berikutan daripada penghijrahan kaum-kaum yang lain di Malaysia dan terus menetap di Tanah Melayu, ini menyebabkan berlakunya perubahan sosio-budaya yang memerlukan perpaduan kaum untuk memastikan negara Malaysia berada dalam keadaan yang harmoni dan rakyatnya yang berbilang kaum dapat mencapai persefahaman bagi mengelakkan pergolakan kaum yang dapat mengganggu gugat keharmonian di negara Malaysia. Kepentingan perpaduan kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, aspek perpaduan dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia. Setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana ia memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita akan lihat kepentingan perpaduan kaum dari 4 aspek yang berbeza iaitu politik, ekonomi, budaya dan keselamatan. Aspek politik. Perpaduan kaum dikatakan amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik. Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia. Fungsi pentadbiran negara perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin negara kita. Dari situ, negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global. Aspek ekonomi. Dari segi ekonomi, perpaduan dan integrasi dalam pelbagai etnik di Malaysia sangat penting dalam memberi peluang kepada setiap golongan etnik di negara ini layak untuk menjalankan sebarang aktiviti berteraskan ekonomi tanpa halangan daripada sesiapa pun. Keadaan ekonomi yang stabil juga hanya boleh diperoleh dengan adanya perpaduan antara kaum kerana sebarang pergaduhan dan perpecahan antara kaum boleh menggugat ekonomi negara. Aspek budaya. Aspek budaya ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri dan harus dipelihara dalam hubungan etnik supaya dapat menjamin kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat majmuk. Antara kepentingannya, perpaduan dalam aspek budaya ialah mewujudkan budaya yang pelbagai dalam negara. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan masyarakat di negara ini mempunyai pelbagai budaya, adat dan agama. Dengan adanya perpaduan dari aspek budaya ini, ia akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara etnik di negara kita. Aspek terakhir adalah aspek keselamatan. Secara amnya, kita mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India yang mempunyai pelbagai adat resam, agama dan kepercayaan sejak 5 dekad yang lalu. Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti
Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambandan serta ramai pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta. Kini sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak berzaman-zaman lagi. Sebagaimana anda semua ketahui, negara kita terdiri dengan kepelbagaian etnik dan kaum yang sangat unik. Dalam mendekati matlamat menuju kepada perpaduan kaum, pemimpin negara kita amat menekankan penerapan nilai budaya dan warisan sebagai salah satu simbol perpaduan. Program Rumah Terbuka pada hari perayaan setiap tahun boleh merapatkan jurang perpaduan serta mengeratkan silaturahim antara kaum yang lain. Selain itu juga, melalui aktiviti kemasyarakatan sebagai contoh, aktiviti gotong royong boleh memperteguhkan jalinan kemesraan dan memupuk semangat muhibah antara satu sama lain. Program-program lain seperti Hari Keluarga, program sukan dan program rukun tetangga harus diteruskan dan dijadikan amalan di kalangan rakyat yang berbilang kaum. Pihak kerajaan juga menekankan nilai perpaduan di dalam sistem pendidikan kepada golongan sasaran pelajar yang membawa kepada pengenalan sistem sekolah wawasan. Guru dan pelajar haruslah bekerjasama dalam melahirkan semangat perpaduan itu berkembang dan dapat dipraktikkan. Selain itu juga, pelajar di peringkat sijil pelajaran tinggi iaitu SPM diwajibkan lulus mata pelajaran sejarah untuk mengaplikasikan erti perpaduan negara. Isu dan permasalahan kemajukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini membawa banyak cabaran kepada pembentukan bangsa Malaysia. Segala usaha bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional akan gagal jika isu-isu seperti ini masih menebal dalam diri segenap masyarakat. Yang pertama, tidak memahami budaya dan adat asam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru, kefahaman mereka terhadap budaya dan adat asam kaum-kaum lain menjadi dangkal. Memang kita semua mengetahui beberapa budaya dan adat asam utama sesuatu kaum itu. Misalnya, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha bagi kaum Melayu Islam, Kongsi Facai bagi kaum Cina, Deepavali dan Thaipusam bagi penganut Hindu. Akan tetapi, apa yang perlu diberi penekanan di sini bukan semata-mata pengetahuan tetapi kefahaman. Terdapat perbezaan yang jelas di antara mengetahui dan memahami. Tahu tidak semestinya faham, dan faham tidak akan wujud tanpa tahu terlebih dahulu. Yang kedua, proses sosialisasi yang terhad. Rakyat berbilang kaum, terutama golongan muda, dibesarkan dalam kepompong budaya dan persekitaran etnik yang berlainan. Mereka tidak bersosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang dilalui oleh seseorang individu dalam usaha untuk menjadi ahli sesuatu kelompok kaum dengan mempelajari budaya dan adat asam kelompok kaum itu serta peranannya dalam kelompok kaum tersebut. Ini diburukan lagi dengan apa yang menjadi amalan di negara ini, iaitu sistem persekolahan terbahagi kepada 3 jenis aliran: sekolah kebangsaan, rendah dan menengah, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini menjadikan semakin jauh proses sosialisasi antara mereka semua. Yang ketiga, suasana politik
dalam negara yang berasaskan kaum. Sejarah hubungan kaum di Malaysia telah terbukti wujud masalah antara kaum. Rintangan ini lebih bersifat psikologi, iaitu perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan persepsi dan tingkah laku yang mempunyai hubung kait dengan jiwa dan minda. Antara rintangan mentaliti yang didapati wujud di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini ialah stereotip, prasangka, diskriminasi dan etnosentrism. Rintangan mentaliti ini biasanya bermula di peringkat individu dan ia saling kait-mengait antara satu sama lain. Apabila ramai individu dalam suatu kelompok kaum itu berfikiran atau bertanggapan serupa, maka ia akan bertukar menjadi prasangka, seterusnya menjadi diskriminasi dan merebak menjadi etnosentrism. Yang keempat, stereotip. Dalam ilmu sosiologi, stereotip bermaksud penyataan-penyataan yang ditanggapi terlebih dahulu, yang wujud atau terbentuk di dalam pemikiran atau minda seseorang. Individu yang mempunyai tanggapan negatif terhadap kaum itu tidak akan dapat bertindak secara objektif dalam hubungannya dengan kaum tersebut. Tindakan seseorang individu atau suatu kaum yang terbina dari hasil stereotip ini biasanya bersifat berat sebelah, bias dan selalunya tidak objektif. Antara contoh-contoh stereotip yang didengari pernah wujud di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, iaitu orang Melayu dikatakan suatu kaum yang malas bekerja. Orang Cina pula dikatakan tidak ada perkara lain yang lebih penting dalam hidup mereka di dunia ini melainkan membuat lebih banyak duit. Asalkan mendapat wang, mereka akan melakukan apa saja. Orang India pula dikatakan sebagai tidak boleh dipercayai, yang bermaksud tidak amanah. Persoalannya, apakah semua tanggapan ini benar? Sudah pastinya tidak. Kesan stereotip ini adalah buruk. Ia tidak membantu mewujudkan keharmonian di antara kaum. Ia membawa kepada satu lagi rintangan mentaliti, iaitu prasangka dan prejudis. Kelima, prasangka. Kaum-kaum di Malaysia telah didapati berprasangka atau prejudis di antara satu sama lain. Prasangka ialah pernyataan, pandangan, pendapat atau tanggapan yang dilemparkan oleh sesuatu kaum itu terhadap suatu kaum yang lain tanpa usul periksa dan bukti yang kukuh. Prasangka merupakan suatu sikap terhadap individu atau kelompok kaum kerana ciri-ciri tertentu seperti ras, jantina, agama, pekerjaan dan kelas sosial. Prasangka biasanya bersifat prejudgment, iaitu sikap yang terbentuk sebelum mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Prasangka boleh mencetuskan konflik dan ia akan menjurus kepada timbulnya perasaan tidak puas hati satu kaum terhadap satu kaum yang lain. Prasangka membolehkan seseorang individu atau satu kelompok kaum itu melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap individu atau kaum lain jika berlaku sebarang kesilapan pada diri individu atau kaum tersebut. Yang keenam, diskriminasi. Diskriminasi adalah satu proses dan juga keadaan di mana sesuatu kaum atau kumpulan itu dinafikan hak untuk mendapat layanan saksama dalam menikmati faedah-faedah perundangan dan nikmat sosial yang lain. Diskriminasi juga bermaksud layanan tidak sama rata yang diberikan kepada anggota sesuatu masyarakat atau kumpulan itu berdasarkan ras, jantina,
agama, umur dan sebagainya. Layanan berbentuk diskriminasi ini biasanya tidak berkait dengan kebolehan atau tingkah laku seseorang individu atau sesuatu kaum yang didiskriminasi itu. Ia boleh mencetuskan huru-hara dalam negara. Rakyat Malaysia pada umumnya amat bernasib baik kerana diskriminasi utama seperti penafian hak untuk mendapat faedah-faedah pendidikan, perumahan dan lain-lain faedah sosial tidak berlaku di dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan cabaran dalam mengekalkan perpaduan. Terdapat beberapa cabaran utama yang menjadi duri dalam daging yang boleh menjadikan usaha bagi memupuk hubungan semua kaum menjadi sukar. Walaupun kita lihat cabaran ini nampak kecil, namun jika ia dibiarkan, lama-kelamaan ia akan mengganggu gugat keharmonian negara. Antara cabaran-cabaran utama yang timbul ialah dari segi sosial golongan muda, khususnya pelajar sekolah, di mana kita dapat lihat ia berpunca dari segi sistem pendidikan yang ada di Malaysia itu sendiri menjadi salah satu faktor utama ia berlaku. Dengan adanya sistem pendidikan vernacular yang telah diperkenalkan sejak dari dulu lagi dengan mengikut kaum, telah menjadikan hubungan sesama lain menjadi renggang. Tidak hairanlah jika ada segelintir masyarakat yang tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Media massa pada masa kini juga merupakan salah satu cabaran yang ada dalam usaha kita bagi mengekalkan perpaduan kaum, kerana media sosial yang serba canggih pada masa kini digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Jika adanya penyebaran berita tidak benar ataupun perkara negatif, ia begitu pantas dan mudah diperolehi oleh semua orang dari sumber seperti laman sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp. Perkara yang lebih membimbangkan ialah bila ada isu-isu yang menyentuh sensitiviti perkauman atau kaum. Oleh itu, setiap individu haruslah bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan sesuatu perkara yang sensitif dan tidak perlulah menyebarkan perkara yang belum tentu sahih. Selain itu juga, dominasi sesuatu kaum dalam sistem ekonomi setempat juga merupakan cabaran dalam mengekalkan perpaduan itu sendiri. Antara faktornya ialah apabila adanya jurang pendapatan dan peluang pekerjaan yang hanya didominasi oleh kaum tertentu. Perkara ini bukan lagi asing kepada rakyat Malaysia kerana ia terjadi sejak di zaman penjajah lagi, di mana pada masa itu, seperti mana yang kita tahu, Melayu menjadi petani dan nelayan, India di ladang-ladang getah dan Cina melakukan aktiviti perlumbungan dan berdagang. Akibat pada dasar yang dibuat oleh penjajah pada masa itu, setelah kemerdekaan dicapai, juga kita dapat lihat di mana sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh China dan kebanyakan kaum India masih lagi tinggal di ladang. Secara tidak langsung, perkara ini menjadikan hubungan sosial dan interaksi antara kaum terbatas. Kesannya, perasaan pasangka antara satu sama lain kian kuat dan menebal di antara kaum dan akan menyebabkan proses perpaduan itu sendiri. Implikasi jika tiada perpaduan kaum. Perpaduan antara kaum sangat penting, terutama sekali di Malaysia. Ia kerana di sini rakyatnya yang berbilang kaum merupakan tunjang utama bagi pembangunan negara. Tidak kira dari pelbagai sektor secara langsung membantu pertambahan ekonomi di Malaysia. Perkara ini tidak akan terlaksana jika setiap kaum yang ada di Malaysia ini tidak bersatu padu antara satu sama lain. Terdapat beberapa implikasi yang kita boleh huraikan di sini, di mana jika perpaduan antara kaum di Malaysia tidak terlaksana, maka akan adanya masyarakat yang tidak bermoral, tidak beretika, tidak boleh bertolak ansur, maka akan adanya pergaduhan serta pertelingkahan yang akan berlaku. Jika ianya terjadi, maka perkara ini harus dibendung dari awal kerana masalah pergaduhan antara kaum seperti gunting dalam lipatan yang membolehkan perpecahan serta pemberontakan. Implikasi dalam politik juga akan berlaku jika tiada perpaduan. Ini kerana di Malaysia merupakan negara yang demokrasi, di mana apa yang kita tahu, sistem politik Malaysia berfungsi untuk mentadbir negara. Jika tiada perpaduan, maka akan adanya parti-parti politik yang akan terasa bak cendawan tumbuh bagi mewakili kaum serta mahu meminta hak masing-masing. Ini merugikan negara itu sendiri
kerana ia akan adanya lebih banyak pertelingkahan dari kedamaian. Selain itu juga, perkara yang timbul dalam perpaduan ialah adanya sikap mementingkan diri sendiri dalam masyarakat setempat, sehingga individu itu sanggup menggadai maruah serta prinsip mana-mana persatuan atau parti politik yang diwakilinya. Masalah ini terjadi kerana tiada perpaduan dalam masyarakat, sehingga kan masing-masing mahu mencari kepentingan sendiri lebih daripada mendahulukan kepentingan rakyat. Perkara ini perlu dijauhkan dari mana-mana wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat setempat itu sendiri. Implikasi terakhir yang kita boleh bincangkan di sini ialah perayaan setiap bangsa di Malaysia. Jika tiada perpaduan, kaum kita tidak dapat merasakan kenikmatan meraihkan setiap perayaan yang ada setiap tahun. Malaysia yang memiliki pelbagai bangsa merupakan anugerah yang harus dijaga selamanya. Selain menikmati setiap perayaan yang ada dia, kita dapat mendalami dan mempelajari benda baru saban hari yang menjadikan kita saling melengkapi satu sama lain. Secara keseluruhannya, kami membuat kesimpulan bahawa hubungan silaturahim yang terjalin haruslah diteruskan, dipupuk dan dijaga dalam kalangan kini dan generasi akan datang. Memetik ucapan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di dalam Perutusan Kemerdekaan Negara ke-51, beliau menyatakan bahawa perpaduan adalah tunjang kepada kestabilan politik, keharmonian sosial dan keutuhan daya saing ekonomi negara. Justeru itu, marilah kita bersatu padu dan memberi kerjasama untuk memperkukuhkan lagi perpaduan kaum di negara kita ini. Janganlah kita bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing yang boleh membawa kepada kemusnahan perpaduan kaum itu sekelip mata. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berasa syukur di atas nikmat kejayaan yang kita perolehi sehingga mencapai apa yang negara kita kecapi sekarang ini. Hidup dalam satu masyarakat majmuk yang sangat harmoni dan bersatu padu telah melahirkan satu negara yang kukuh daripada jajahan anasir luar. Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia?